billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat penonton setia. Rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita, memberikan rezeki kehidupan agar kita manfaatkannya untuk tujuan ta'abbud, yakni menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga taqarrub, yakni kita mendekatkan diri kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan menjadi salah satu saksi yang terbaik sewaktu mana kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sentiasa memilih rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru ini sebagai salah satu rutin harian kita untuk sama-sama kita bekalkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Bertemu lagi kita untuk edisi 8 Februari 2024 bersamaan 27 Rajab 1445 Hijrah. Salam Isra Mi'raj kami ucapkan. Mudah-mudahan dengan masa yang terluang ini, masa cuti yang kita dapat ini, kita gunakan sehabis baik. Kita gunakan ini untuk kita sama-sama nak tambah dan juga top up diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Jadi semua sekalian, apabila kita menyebutkan berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, satu perjalanan yang cukup indah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya Allah nak berikan satu hadiah yang cukup baik untuk kita semua. Ini yang kita nak bincangkan berdasarkan topik kita pada pagi ini, hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah hadiah tersebut? Insya-Allah akan diulaskan oleh ahli panel kita pada pagi ini yang cukup tidak asing lagi di Malaysia. Siapa lagi tidak dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Makin bersinar, dah lama tak jumpa ni Ustaz. Ya, tapi sebenarnya dia tak boleh nak tak boleh nak lawan lah dengan orang yang hari-hari baca Yasin. Masya-Allah. Tak, padahal waktu tu tak tahulah dia baca ke tak, tapi jasad dia lagi satu baca. Masya-Allah. Tiap pagi tu. Mudah-mudahan dapat pahala tu Ustaz. Walaupun dia pakai topeng tapi kita cam. InsyaAllah sudah betul sekalian. Nah, kita dengar sedikit celoteh pada Al-Fadhil Ustaz kita. Nak tahu lebih lanjut pada pagi ini, seperti biasalah, kalau ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebagai permulaannya, kita dah dapat dah topik kita pada pagi ini, hadiah terindah dari Allah. Jadi apa yang kita nak rungkaikan di sebalik topik kita tu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih pada adinda saya Dai Luqman aka Cak, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan seterusnya pada seluruh kru penerbitan Tanyalah Ustaz. Moga-moga dirahmati Allah. Tak dilupakan juga kepada seluruh para penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz di luar sana, terdiri dari kalangan para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, para pemimpin yang disayangi sekalian, dan juga alhamdulillah
mak saya, mak mentua, hari ni mak saya dan mak mentua duduk serumah hari ni. Bukan mai ziarah rumah ni lah anak menantu dia, seronok rasa hari ni. Jadi insya-Allah lagi bersemangatlah perkongsian kita pada pagi ni, dan juga moga-moga semuanya dalam rahmat kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Dai Luqman, saban tahun bila menjelang saja 27 Rejab, maka sambutan Isra wal Mi'raj akan diadakan, dilangsungkan di mana-mana sahajalah, di masjid-masjid maupun di mana-mana institusi lah, untuk memperingati peristiwa agung mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Isra wal Mi'raj, yang mana sungguh pun di situ tak pernah sunyi daripada perbincangan ulama yang tak pernah berkesudahan dari sudut menyebut akan tarikh sebenar berlakunya Isra wal Mi'raj. Ulama menyebutkan, ada setengahnya mengatakan Isra Mi'raj ini berlaku setahun sebelum hijrah. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Az-Zuhri, Urwah bin Az-Zubair, Ibn Sa'ad dan Ibn Hazim. Dan juga ada yang menyebutkan Isra Mi'raj ini berlaku pada tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ini pun bukan pendapat biasa-biasa, namun pendapat daripada Imam At-Tabari. Lagi siapa? Ada yang menyebutkan peristiwa Isra wal Mi'raj ini berlaku 5 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini adalah pendapat Imam An-Nawawi dan juga Al-Qurtubi. Walau bagaimanapun, yang paling masyhur lah yang kita biasa bincangkan, disebutkan berlakunya 3 tahun sebelum hijrah. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Al-Athir, yang juga disebutkan oleh kebanyakan para ulama lain juga. 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Ini pendapat Al-Alamah Al-Mansur Furi. Wallahu ta'ala alam. Yang pasti, walaupun ada yang mengatakan tahun sekian, yang pasti peristiwa Isra wal Mi'raj ini telah pun berlaku, dan ianya tidak boleh disangkal lagi kerana ianya telah termaktub dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Isra ayat 1 yang sering kalilah kita dengar akan ulasan daripada para asatizah kita, dan kita bacalah bagi mengambil keberkatan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Sungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Surah Isra ayat 1. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, menyebutkan bahawa kejadian ataupun perjalanan agung ini adalah perjalanan yang tidak boleh sama sekali manusia itu pertikaikan, kerana ianya memang pun berlaku. Sebab itu ada setengah-setengah manusia yang cuba-cuba ataupun barangkali dia rasa dia cerdik sangat, dia menyangkal, dia kata mana mungkin perjalanan seorang manusia yang bukan sekadar daripada Mekah ke Palestin ataupun Masjidil Aqsa naik ke langit pula, bertolaknya Isyak, baliknya subuh dalam satu malam, perjalanan yang sangat tak logik tak logik. Inilah menjadi ujian. Baik itu dalam surah yang sama, surah Isra ayat 60, Allah Ta'ala sendiri menyebutkan bahawa kejadian ataupun peristiwa Isra wal Mi'raj ini sebagai, kata Allah, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, dan tidaklah kami jadikan pandangan pada malam Mi'raj itu yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai satu ujian bagi manusia.
Maknanya sebagai satu test. Sebab kata para ulama, antaranya Syekh Amin Al-Syanqiti rahimahullah, kata beliau, ada di kalangan manusia yang mereka rasa, mereka sangka cerdik sangat, mereka akan mula mempertikai. Tak kalau seorang manusia boleh macam tu, boleh nampak pula kejadian pelik-pelik, bertemu Tuhan pula. Oh, ini lain macam ni. Dan sedangkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada manusia yang awalnya dia yakin dengan Nabi ni, tapi bila Nabi cerita Nabi jauh sangat terbang naik ke langit pula, lain macam ni. Setakat mengaku Nabi utusan Tuhan, utusan Allah ni okey lagi, pelik sangat cerita ni. Inilah sebab itu kata ulama, saya bagi merumuskan sebagai mukadimah ni, kata para ulama, Isra wal Mi'raj ni falsafah ataupun orang kata objektif utamanya adalah 3. Pertama disebut litasbit. Litasbit ini maknanya untuk mengukuhkan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selama ini baginda Nabi memperjelaskan kepada umat, pada para sahabat tentang kedahsyatan api neraka, keindahan syurga, apakah balasan-balasan yang bakal diterima oleh manusia-manusia yang ingkar. Ini bukan penerangan lagi dah. Allah tunjuk betul-betul ni supaya manusia kalau dia tengok kejadian tu depan mata, macam mana cara penerangan dia. Orang kalau pernah nampak kemalangan depan mata, macam mana cara dia mengingatkan orang lain supaya berhati-hati memandu. Bawa kereta elok lah, aku dah pernah tengok. Dia macam ni lah cara dia bawa. Itu yang dia accident tu, na'udzubillah. Sebab dia pernah nampak. Jadi bila dia cerita ke orang penuh jiwa, lepas tu Allah menguatkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperlihatkan, wahai Muhammad, kau tengok sendiri apakah kesan orang tak semayang, apakah kesan orang yang suka mengumpat, apakah kesan orang yang suka mengambil benda haram ni semua. Ni tengok depan mata, kau tengok sendiri. Jadi bila cerita pada umat, dia akan lebih kuat. Satu. Yang keduanya iaitu litashrif, iaitu untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita pun sedia maklumlah, banyak tanda-tanda yang Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi kita. Salah satunya adalah kalau kita lihat malaikat Jibril sampai pada satu keadaan, sampai situ saja malaikat Jibril tidak dapat lagi melepasi garisan ataupun kawasan tersebut. Hanya Nabi kita saja dapat meneruskan. Ini menunjukkan apa? Manusia kalau dia sangat taat, dia begitu dekat dengan Allah, dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau dia hina, buruk perangai, teruk daripada binatang lagi. Itu manusia punya darjat kedudukan. Memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam peristiwa Nabi kita pun, masa sampai dekat Palestin pun, Nabi kita yang mengimamkan solat kepada Nabi-Nabi yang. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita. Dan yang ketiga, untuk apa? Isti'dad. Apa makna isti'dad? Sebagai suatu persiapan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak mempersiapkan Nabi kita. Sebab balik daripada Isra wal Mi'raj itu, usaha dakwah Nabi akan jauh lebih mencabar. Dengan izin yang kata challenging lah, sangat cakap putih pula macam itulah. Dugaan yang amat berat lagi selepas itu. Jadi sebagai maaflah, ni tak sama ni ni bahasa kita orang kita orang awam lah, bawa balik pada kursus dia semangat. Sebab nanti bila balik pada kursus, kita akan jumpa member-member yang balik kursus dandan kan. Jadi seolah Allah Ta'ala nak bagi satu kesiapsiagaan terhadap Nabi kita untuk berhadapan dengan masyarakat yang jauh lebih mencabar setelah Nabi, ataupun kita kata pasca Isra wal Mi'raj itu sendiri. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi 3 objektif peristiwa Isra dan Mi'raj yang telah dikongsikan Ustaz tersebut sudah semestinya ada perinciannya. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru kembali. Sebentar saja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, selamat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru sambil kita membincangkan topik pada pagi ini, hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan istimewa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi ini, di samping kita meluangkan masa dengan keluarga, ayo sama-sama kita ajak juga ahli keluarga kita untuk mengambil ilmu berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan menjadikan satu pengajaran buat kita semua, insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan dan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jom kita jalankan tugas mudah kita dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sampaikan ilmu kita dapat pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi satu jariah ilmu, jariah kita di hadapan kita, jatuh jariah kebaikan kita, insya-Allah. Jadi jom kita nak teruskan, Ustaz, perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita dari Wak Doj. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah perintah kefarduan solat dianggap sebagai hadiah terindah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, dan apakah keistimewaan solat berbanding sedekah, zakat, puasa, haji, jihad, menjalinkan silaturahim dan lain-lain? Hashtag biar tahu jangan keliru dari Wak Doj, Yong Peng, Johor. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih sahabat kita yang mengajukan soalan. Terima kasih atas soalannya yang sangat istimewa bagi membuka gelanggang perbincangan kita lah. Sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, ibadah solat dia merupakan salah satu daripada ibadah tertua di dunia. Iaitu antara ibadah tertua di dunia, antaranya adalah ibadah haji. Disebutkan Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 27. Antaranya lagi ibadah puasa, surah Al-Baqarah ayat 183. Antaranya lagi ibadah korban. Ini panjanglah perbahasannya, dan salah satunya juga adalah ibadah solat. Ibadah solat adalah ibadah tertua di dunia, surah Ghafir ayat 55. Walau bagaimanapun, kalau setiap ibadah-ibadah ini, yang bila kita sebut ibad ataupun satu amalan yang mana untuk membawa kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam banyak-banyak ibadah, masing-masing ada keistimewaan tersendiri. Walaupun tajuk kita kali ini hadiah istimewa daripada Allah SWT itu adalah solat. Dan solat ini keistimewaannya adalah antaranya dia merupakan ibadah ataupun amalan pertama yang akan dihitung kelak nanti di hari akhirat. Yang mana dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan ataupun ibadah paling awal yang akan dihitung, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dari kalangan a'malihim, dalam kalangan amalan-amalan yang banyak, yang zakat, yang sedekah, yang menolong orang, yang jihad, yang haji. Awal-awal sekali yang Allah Taala nak tengok adalah solat, sembahyang. Umpama solat ini dia adalah lesen untuk nak ke syurga tu. Dia macam lesen dulu. Macam inilah mudah faham tuan-tuan. Sekarang ni musim-musim orang nak balik raya ke apa ni kan. Polis buat SJR lah, Sekatan Jalan Raya, roadblock. Jadi bila buat roadblock tu, ada orang tu kereta dia memang canggih. Tak tahulah pakai current ke, pakai apa ataupun mewahnya, canggihnya macam mana sekalipun, wiper buka pakai niat, lampu pun pakai oh menyala lampu, oh damn menyala lampu. Lepas tu tayar pun kalau meletup tukar sendiri. Pum, dia tukar sendiri. Oh, dia ada suara cakap, jangan bimbang, saya tukar sendiri. Oh, hebat. Bila sampai dekat polis, biasalah buka tingkat tuan, lesen. Tuan, nanti dulu, saya ni kereta saya canggih. Saya punya wiper pakai niat. Tayar meletup, dia tukar sendiri. Lepas tu lampu buka pakai macam tu, canggih. Polis kata, tak faham bahasa ke? Orang minta lesen, bukan orang minta, bukan aku nak tahu kereta kau canggih ke apa. Oh, lesen tak ada. Lesen tak ada, dia layak tak bawa kereta? Tak layak. Walaupun kereta dia canggih, lesen tak ada, berhenti tepi.
turun. Mana boleh bawa lesen? Tak boleh, tak layak untuk bawa kereta tu. Maknanya apa? Seolah-olah amalan kita yang lain canggih. Sedekah juta. Zakat pun banyak. Tetapi kalau tak semayang, lesen tak ada. Lesen tak ada. Itu nampak tak keistimewaan. Walaupun disebutkan juga bahawa as-salah ra'sul ibadah. Sembahyang, solat itu adalah kepala ibadah. Manusia kalau tak apalah, kalau kereta api tak ada kepala pun masih lagi orang panggil kereta api. Tapi kalau manusia tak ada kepala, budak-budak kita dulu kata hantu Jepun. Hantu. Kan? Jadi kalau sembahyang itu kepala ibadah. Tapi kalau siapa tak semayang, takut jadi hantu Jepun kan, macam mana? Jadi hantu. Kan? Bahaya tu. Jadi banyak lagi lah kalau kita nak terangkan. Begitu istimewanya solat berbanding ibadah-ibadah yang lain, yang juga ibadah lain pun ada falsafahnya yang tersendiri. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi solat itu adalah kepada ibadah. Kalau tak ada solat ni, maksudnya lesen tak ada, tu depan Allah nanti ke tepi. Habis. Tak ada lah. Itu tak dipandang dah amalan-amalan yang lain, insyaAllah. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikut yang Ustaz, daripada Kak Iyad kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ketegasan di sebalik firman-firman Allah yang menggariskan ayat dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat? Apakah syariat-syariat berkaitan kefarduan solat itu datang sekaligus, tata cara serta syarat-syarat solat? Dan juga mengapa solat asar dikatakan paling berat? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Berkat Iyad, Bandar Tasik Putih, Rawang, Selangor. Satu soalan yang nampak dah buat research awal dah. Itulah tu. Kadang-kadang soalan penonton kita ni, dalam soalan tu dah ada jawapan. Kita yang nak jawab ni pun, kan dia dah jawab tu. Hebat. Maknanya, tanyalah Ustaz ni satu platform yang telah banyak memberikan manfaat pada penonton kita. Ya. Tahniah, Alhamdulillah. Puji sangat pun takut kembang pula. Jadi, dia sikit-sikit jadi ya. Para penonton sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita baca Al-Quran, Allah berfirman yang ayatnya kita pasti akan rasa ayat tersebut akan bersambung dengan ayat yang kita katakan, oh ini mesti sekenanya ayat ini. Contohnya, aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Gini, kata para ulama ulumul Quran, dalam Al-Quran ada disebutkan sebagai perintah berkembar. Dia panggil perintah berkembar. Apa makna perintah berkembar? Satu tak ada, satu lagi tak ada makna. Macam tu. Kalau satu hilang, satu tak ada, satu lagi slipper. Senang. Slipper mesti pakai dua. Kalau hilang satu, walaupun tinggal satu, orang tak pakai. Kalau pakai juga, orang kata tak sihat. Sian. Tak ada jok juga. Kan? Pakai sebelah. Jadi sama juga macam perintah berkembar. Contoh perintah berkembar apa dia? Allah Taala sebut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Taat kepada Allah, jangan syirikkan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Saya sebut taat kepada Allah, mak bapa. Kan? Lagi apa lagi? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Contoh, ada orang dia taat hanya Allah saja. Dia kata, aku Nabi aku tak taat. Pasal Nabi pun manusia, Nabi pun ada silap. Aku Allah je yang aku taat. Tak boleh. Ketaatan dia hanya pada Allah, tidak pada Nabi. Yang taat pada Allah tadi pun tertolak. Sama juga dengan perintah solat dan zakat. Kalau dia hanya solat saja, dia tak bayar zakat, solat tadi tu pun macam seolah tak ada makna. Tu besar peri pentingnya tu. Atau dia bayar zakat berjuta-juta tiap-tiap tahun, tapi dia tak semayang, zakat tadi pun macam tak ada ertinya. Tu bahaya. Maka oleh sebab itu, peranan ataupun pentingnya perintah berkembar dalam Quran ini, semuanya ada dia punya falsafahnya yang tersendirilah. Cuma balik pada soalan Kak Iyad tadi kan, tentang mengapakah solat asar dikatakan paling berat. Dia ada beberapa solat-solat yang disebutkan sebagai solat yang dua waktu dingin, subuh dan juga asar. Ataupun dalam hadis yang lain tentang solat yang berat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Inna asqalas salata 'alal munafiq
al-isya wal subuh, al-isya wal fajar. Semayang yang paling berat bagi orang munafik adalah sembahyang isyak dan juga sembahyang subuh. Kalau kita lihat dua waktu ni memang waktu yang sangat berat. Isyak pasal dia dah hujung-hujung. Tu yang ada orang kadang sembahyang isyak lagi 5 minit nak subuh. Masa dah panjang pun. Oh, lah ya Allah. Melampaulah. Ada orang subuh tak tahulah subuh pukul 8 ke apa, dinosaur ke apa kan. Tapi asar juga tak dinafikan sebab asar ini waktu yang kebiasaan manusia begitu sibuk. Sibuk balik hantar ambil anak sekolah, ataupun sibuk di padang, atau waktu itu kalau Ramadan sibuk ke bazar. Jadi asar ni waktu yang masing-masing manusia tengah sibuk dengan pelbagai urusan, maka dia memang boleh jadi berat. Kacau wali. Kacau wali. Kacau tu. Kecuali siapakah yang tak terasa berat itu? Iaitu Allah Taala sebut Al-Quran, khashi'in. Hanya orang-orang yang khusyuk sahaja yang akan menikmati keindahan solat, tak kiralah subuh ke isyak ke asar ke zuhur ke atau apa waktu sekalipun, dengan penuh rasa kehambaan pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada rasa berat. Allah. Ya Ustaz, kita balik pada soalan kedua Ustaz, dekat ayat tu. Adakah pensyariatan solat tu datang sekaligus ataupun dia datang tata cara dia dengan cara dan waktu tu berbeza-beza? Baik, terima kasih para penonton semua. Kalau kita lihat sejarah solat ini, dia adalah ibadah yang kalau tadi saya sebut di awal tadi, dia merupakan ibadah tertua di dunia. Apa sebab? Nabi-nabi terdahulu pun juga sembahyang. Ada orang berpahaman, dia kata sembahyang ini sejarahnya sejak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik daripada Isra wal Mi'raj. Jadi kita nak sebutkan begini, Nabi-nabi dulu pun sembahyang. Contoh dalam Quran Allah Taala sebut Nabi Isa alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Ta'ala sebutkan, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku di sisimu zuriat keturunan yang baik-baik. Nabi Zakaria berdoa, dan juga Nabi Zakaria juga solat, sembahyang, dan juga akhirnya doanya diperkenankan. Lagi apa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya terkenal, Rabbi ja'alni muqimas solati wa min zurriyati. Nabi Isa juga solat. Cuma persoalannya adalah solat tata cara tadi kan, solat umat terdahulu ataupun nabi-nabi terdahulu adakah sama dengan solat kita pada hari ini? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, solat selepas ataupun solat sebelum Isra' Mi'raj adalah solat tanpa rukuk, solat yang tak ada rukuk. Sebab itu bila Nabi balik pada Isra' wal Mi'raj, Sayyidina Ali, sepupu Nabi, juga sahabat Nabi, semayang dengan Nabi, dia tengok ada perbuatan, ada membongkok-bongkok pula. Sebelum tu tak ada rukuk. Dan dilaksanakan dalam 2 waktu sebelum Isra' Mi'raj, dalam 2 waktu. Sebab apa dikatakan 2 waktu? Berdasarkan ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala sebut, fasbir inna wa'dallahi haqqa wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu kerana sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Surah Ghafir ayat 55. Jadi kata para ulama tafsir, ungkapan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi bermaksud tunaikanlah solat kepada Tuhanmu di hujung hari petang dan juga di awal pagi. 2 waktu. Pagi dan juga petang. Maknanya lepas daripada Isra' Mi'raj tu yang jadi 5 waktu tu. Allah sedikit sebanyaklah, wallahu alam. InsyaAllah itu di antara sejarah persyaratan solat. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'inukan Al-Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tu Haji Omar?
Alhamdulillah sihat. Silakan soalan pagi ni insya-Allah. Ya, soalan saya begini, Ustaz. Ya. Ustaz, kita sedia maklum ya, semua ibadah yang lain, contoh macam puasa, zakat, haji, diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui orang perantara iaitu Jibril alaihi salam. Tetapi tidak kepada solat. Solat secara direct terus daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita melalui Isra' dan Mi'raj ini. Soalan saya, apakah hikmah yang perlu kita ketahui? Adakah hikmah yang tertentu, tujuan ataupun Allah memberikan ibadah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui direct, tidak melalui orang perantara iaitu Jibril alaihi salam? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Omar atas soalan yang cukup menarik dan juga mungkin ramai tertanya juga Ustaz. Apa istimewa sangat solat ni? Sampai mana ibadah-ibadah lain perlukan dihantar Jibril sajalah. Tapi untuk solat ni Nabi dapat direct ataupun terus daripada Allah SWT, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih pada Tuan Haji Omar yang mengajukan soalan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan hikmah di sebalik perjalanan ini ataupun di sebalik peristiwa tersebut. Walau bagaimanapun kata para ulama, hikmah di sebalik Allah sendiri menganugerahkan, menghadiahkan ibadah ataupun mengurniakan ibadah solat itu secara langsung direct kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Pertama, dianugerahkan itu pada waktu malam malam Mi'raj. Mi'raj ini maknanya pendakian. Isra' itu daripada Mekah ke Palestin. Sara Isra' kan. Naik tu mendaki namanya Mi'raj. Sebab itu solat pun as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah pendakian orang beriman. Dan berlakunya pada waktu malam, lailan. Kan dalam surah Isra' kan, lailan pada waktu malam. Malam ini terlalu banyak hikmah. Hatta dalam hadis kan, Nabi Muhammad SAW sebut apa? Alaikum bidul jati kalian kalau bermusafir pada waktu malam. Kerana pada waktu malam bumi itu dilipat. Maknanya bumi itu dilipat, maknanya perjalanan akan lebih singkat. Salah satunya barangkali sebab anak-anak semua tidur kot. Kalau siang pekan nak berhenti nak makan nak apa, lambat sampai. Tak jam. Satu tak jam. Terus sekarang malam pun jam. Contoh lagi apa lagi? Malam juga adalah waktu mustajab doa. Kan, tak kiralah malam Jumaat ke, malam raya ke, malam satu Rejab ke, tak kisahlah malam-malam apa sekali, malam waktu mustajab doa atau di sepertiga malam. Dan malam juga merupakan waktu yang sangat rahsia. Begitu sekali. Bayangkan seorang dalam jabat kita kan, tiba-tiba ramai-ramai bos panggil, Muhammad masuk bilik jap. Kan? Padahal ramai je orang, tapi masuk senyap-senyap masuk dalam bilik. Maknanya mesti ada sesuatu benda besar yang nak disampaikan itu. Kerana tak diumum pada ramai-ramai semua, diwakilkan pada seorang itu. Ini contohlah kalau cerita di pejabat lah. Maknanya apa? Solat tu sendiri dia ada sesuatu yang terlalu istimewa sangat. Kan, berbanding ibadah-ibadah yang lain. Sebab kalau tengok dari sudut kalimah istilah, solat tu pun solat silah. Kita kata silatul rahim kan. Solat silah itu maknanya hubungan. Solat itu adalah hubungan, penghubung. Jadi macam saya sebut tadi kan, solat itu adalah penghubung, pendakian. Seorang hamba dengan Tuhannya nak berhubung. Orang kata kalau kita nak mendengar cakap-cakap Allah, iaitu dengan membaca Quran. Tapi kalau nak bercakap-cakap dengan Allah, berhubung langsung dengan Allah, iaitulah menerusi solat. Dengan solat. Maka hikmahnya Nabi kita langsung bertemu Allah dan menerima anugerah solat itu sendiri sebagai satu mesej pada kita bahawa kita sendiri kalau nak langsung dengan Allah Ta'ala, bertemu langsung dengan Allah, iaitu dengan solat. Maaf, contoh ada setengah agama ataupun fahaman di luar sana yang mereka menjadikan orang-orang tertentu sebagai perantara antara dia dengan Tuhan. Dia ada perantara, tak kisahlah di kalangan agamawan dia ke ataupun tokoh-tokoh tertentu. Tetapi Islam mengajar kepada kita kalau nak langsung dengan Allah, tak payah pakai orang-orang tengah, tak payah. Langsung dengan Allah, silah, solat langsung dengan Allah. Sebagaimana aku bagi solat tu kepada kekasihku, macam tu lah engkau pun direct lah dengan aku. Tak payah pakai
Yalah, kalau kita manusia nak jumpa orang besar ni tak boleh direct, mesti jumpa PA dia dulu, jumpa seusaha sulit ke seusaha kanan dia dulu. Dengan Allah langsung. Allahu Akbar. Jumpa dengan pencipta kita tu secara langsung, beri solat Ustaz. Dan kita pun secara langsung ni. Okey, secara langsung ni. Secara langsung ni kita berhubungan dengan penonton kita ni. Alhamdulillah. Jadi mudah terjawab soalan Batu Haji Omar kita. Kita beralih dengan pemanggil berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa talian? Zura Azlin dari Beranang, Selangor. Oh ya, Puan Zura Azlin kita selalu bertanya di Facebook. Hari ni dapat menembusi talian. Silakan. Ini peluang. Ini Alhamdulillah. peluang nak cakap dengan Ustaz. Oh ya ke? Alhamdulillah. Silakan soalan bagi ni Puan. Okey. Salam Isra Mi'raj buat Ustaz, dai dan semua. Sama-sama. Saya. Okey, soalan saya kan. Kita tahu hadiah terindah daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad ialah solat. Tetapi kebanyakan kita, bila kita suka mengadakan puasa bila kita tinggal puasa kan. Tapi kenapa susah sangat kita tak qada solat tu Ustaz? Itu soalan saya. InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih kepada Abang Zura kita. Jadi untuk jawapan Ustaz, kita nak simpan dulu. Kita sebab kita nak berehat sebentar. Nak tahu jawapannya, terus kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita membincangkan topik istimewa Isra Mi'raj, iaitu hadiah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dalam arti kata solat. Jadi insya-Allah kita tadi sebelum kita berhenti berehat, kita menerima satu soalan daripada Puan Zura Azlin kita. Selalu tanya kat Facebook. Alhamdulillah kali ini dapat berjaya menembusi talian kita. Bertanyakan soalan berkaitan dengan kita ni. Kadang-kadang Ustaz, nak qada puasa tu rasa senang. Tapi nak qada solat tu masya-Allah liat Ustaz. Kenapa Ustaz? Silakan. Ya. Terima kasih pada puan yang bertanya. Sememangnya pelaksanaan ibadah solat ni dia memang ada cabaran dugaan dia yang tersendiri, hingga kan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut solat tu memang agak sukar nak dilaksanakan kecuali dengan khusyuk, sabar dan bersungguh. Itu je. Contohnya dalam Quran kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 45 kata Allah, mohonlah pertolongan pada Allah dengan jalan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu dia berat. Lakabiratun. Solat tu dia memang berat. Illa, kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ni maknanya dia bersungguh dan dia sangat mengambil kira. Sekejap lagi ni masuk Zuhur pukul berapa, Maghrib nanti pukul berapa, Asar pukul berapa. Tu kalau dia musafir pula, negeri ni Zuhur pukul berapa. Dia sangat khusyuk, dia sangat fokus. Mana dia pergi pun dia memang mengambil kira hal solat tu terlebih dahulu. Maknanya janji temu dia dengan Allah, janji temu dengan doktor pun ingat. Lagi 2 bulan pun ingat dah. Ini janji temu dengan Allah, tapi berat. Lagi apa lagi Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluargamu semayang dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Allah sebut dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Solat ni yang nak kena sabar siapa? Yang disuruh solat ke yang disuruh solat? Yang disuruh solat. Sebenarnya kalau ikutkan dua-dua kena sabar. Kena sabar. Kita yang suruh anak tu solat pun 2-3 kali suruh sembahyang, tak main sembahyang lagi, telekong, tak ambil lagi, geram pula. Tanda-tanda nak sembahyang tu tak nampak lagi. Yang suruh dia pun kena sabar, yang disuruh pun sebab tengah tengok cerita sedap. Cerita tengah sedap ni hero mati tak mati. Kan kena sembahyang pula. Kan TV3, TV9 kadang keluar kan azan asar. Aduh, azan pula. Nampak? Hanya orang yang khasyi'in saja dan betul-betul bersabar, bersungguh saja yang akan mampu. Dan termasuklah soalan puan tadi ni, termasuklah bab-bab qada solat. Hanya orang betul khusyuk saja dia akan rasa, ya Allah, tak sengaja terlepas, atau mungkin kerana ada benda-benda yang mungkin benda-benda di luar kawalan kemampuan dia ke apa, baru dia sedar dia tak sembahyang lagi ke apa, akhirnya habis waktu dan dia qada. Tapi ada dia sebab puasa ni
Sebab dia tahu nanti dia kena bayar denda tu. Kalau tak qada sampai satu waktu nanti dia kena qada, tu yang ada dia kena bayar denda tu, dia takut tu yang dia ataupun ibadah puasa ini bagi dia lah Ramadannya. Bulan lain tak apa. Semayang ni hari-hari dia tahu. Kalau hari-hari ni sekali dua terlepas tak apa kot. Dia kata ayat paling tak, orang kata apa, ayat tali bincang dia kata apa? Allah Maha mengampun. Takkan Allah tak ampun. Tak boleh. Dia berlebih kurang macam tu bahaya. Kerana kita bimbang kicik punya hal, sikit punya masalah, takut nanti Allah tolak yang lain. Umpama macam ni dia contoh ni tak berapa nak kena, tapi saya rasa kalau kena dengan gaya dia mungkin kena kot. Macam ni, tuan-tuan pernah tak pergi pasar raya nak beli baju? So belum beli, belum bayar lagi, tapi masuk fitting room, bilik persalinan. Macam itulah lebih kurang. Masuk bilik tu dan kita pun pakai bahu terletak. Bahu terletak. Oh cantik. Oh elok. Elok. Sekali angkat kat ketiak ni, koyak. Ada koyak sikit. Alamak, ada koyak Tuan-tuan beli tak baju tu? Tak beli. Padahal koyak tu sikit tau. Balik boleh jahit. Satu. Kedua, koyak tu bawah ketiak. Kalau tutup macam ni orang tak nampak pun. Kenapa kita tak beli juga? Padahal koyak tu sikit sangat. Yang lain dah elok, sempurna. Color, jahitan sempurna semua. Apa pelajaran yang boleh kita ambil? Kita bimbang. Kalau kita pun hanya sikit koyak pun terus kita tolak semuanya. Kita bimbang di sisi Allah hanya kerana koyak pada solat kita tu, Allah tolak semua. Bimbang saja. Contoh tu saya kata tu. Kita takut. Jadi maknanya tolonglah ambil berat kita dan ahli keluarga terhadap solat. Mudah-mudahan itulah jalan kita mudah ke syurga. InsyaAllah kalau kita boleh ambil berat dengan kita punya puasa, apatah lagi kita begitulah perlu lebih juga, ambil berat dengan kita punya solat. InsyaAllah. Terjawab soalan daripada Puan Zura Azli kita. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Facebook, daripada Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana silapnya jika kita solat berpuluh tahun tetapi masih tak merasa nikmat dan kelazatan dalam solat? Masih lagi berat setiap kali menunaikannya. Adakah ini tanda solat kita belum sempurna? Adakah iman kita belum dikira sempurna jika orang-orang tersayang dan terdekat dengan kita seperti isteri, anak-anak tidak solat dan kita tidak cuba menasihati mereka? Hashtag biar tahu yang keliru. Terima kasih. Itu soalan yang menjentik hati kita semua, insyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih saudara Faizal yang mengajukan soalan. Terima kasih. Tuan-puan semua, soalan ini kalau ikutkan tadi sebahagiannya saya dah jawab berdasarkan ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut, suruhlah ahli keluarga musmayang dan bersabarlah dalam melaksanakannya, untuk nak mendirikannya tu, satu. Dan salah satu daripada cara untuk nak meraih nikmat, kelazatan, manisnya dalam ibadah solat ini, kata para ulama, sekurang-kurangnya lah, maknanya ini yang paling-paling minimum lah, maksudnya kalau boleh lagi banyak lagi, 7. Apa dia? Bukan pukul 7. 7 pun Ustaz. 7. Kan? 7 perkara. 7 perkara ini saya mohon sangat para penonton yang sedang menonton kami menerusi live Facebook, boleh tak tolong type di ruangan komen kat bawah supaya kawan-kawan kita yang dah terkebelakang baru tonton, baru tengok, dia tadi apa tadi yang ke-6? Kita takut tak ada siaran ulangan nanti ni. Jadi tolong type, tolong tulis. Mudah-mudahan yang menonton nanti ni yang tolong share tu berpanjangan pahala. Amin. Yang tolong tulis ni Okey, 7 perkara untuk meraih kemanisan dalam ibadah kita. Pertama sekali, tapi ini minimum tau. Bukan kata itu je ke Ustaz. Tak, ini yang paling minimum. Kalau boleh cari lagi banyak. Pertama, iaitu menjaga perkara-perkara sunat sebelum solat. Menjaga perkara-perkara sunat sebelum solat. Termasuklah berwangi-wangian, kan? Termasuklah juga segala hal-hal perkara-perkara sunat dalam mazhab Syafi'i, kan? Sebelum solat. Satu. Kedua, menjaga rukun solat dengan sesempurnanya. Kata orang jangan mencuri dalam semayang. Maksudnya apa? Perbuatannya tak sempurna. Kalau rukuk macam ayam patuk padi, cok itu nak cepat, nak mengejar itu, nak mengejar ini, kan? 2. Ketiga, membanyakkan perkara-perkara sunat dalam solat. Setengah orang kadang dia kata sunat je Ustaz, yang kita buat fardu je. Tak boleh macam tu, nanti manis tak terasa.
Macam kita makanan kan. Cukup dah nasi putih dengan ikan goreng, cukup dah. Tapi kalau ada sambal belacan, kan, ada ulam, Kicap. ada kicap, sur, baru sempoi. Betul tak? Tu dah. Ustaz, ni cerita semayang, cerita makan pula. Contoh makcik, makcik pada. Tuan-puan semua, contoh. Maknanya kita menambahkan lagi, tapi menambah tu bukan memandai. Berdasarkan sunnah Nabi lah, SAW. Perkara-perkara sunat. Kita zikir-zikir. Jangan buat berlebih, asal buat hak wajib ya. Janganlah. Dia manis tu akan terasa bila kita perkara-perkara sunat dalam solat kita. Tu yang apa? Tiga. Yang tiga. Yang keempat, menjaga, menghindarkan daripada perkara-perkara makruh dalam solat. Yang kelima, menjaga atau menghindar daripada perkara-perkara yang membatalkan solat. Keenam, menjaga syarat-syarat sah solat. Dan yang ketujuh, iaitu berusaha untuk khusyuk, fokus dalam solat kita. Khusyuk ni panjanglah juga perbincangannya. Setengahnya mencadangkan, kata para ulama, memahami akan setiap zikir ataupun bacaan Al-Quran yang kita baca tu. Dalam semayang tu lah. Qul huwallahu ahad, alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya? Baru dia ada feel tu, dia ada rasa setiap bacaan kita itu. Ataupun sekurang-kurangnya kita merasakan bahawa solat kita itu sedang diperhatikan Allah. Semayang kalau mak mentua tengok pun dandan. Allah. Lepas tu doa, ya Allah. Allah. Sebab mak mentua duk tengok daripada jauh kan. Bagusnya tanda-tanda. Tapi saya tak pernah buat yang tu. Saya tak pernah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Cukup dah 7 Cukup Ustaz. Cukup 7. Alhamdulillah. Risau lah. Biasa tak cukup. Kepada penonton sekalian, kalau mana yang sempat dengar tu, taib. Mudah-mudahan memberikan juga orang kata pemanfaat kepada orang yang tak sempat nak mendengar ketujuh-tujuh perkara tersebut, insyaAllah. Jadi kita berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, akan bersambung sebentar saya lagi, insyaAllah. Ustaz dibawakan khas oleh Dozi, suci, bersih dan wangi. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, dibawakan khas oleh Dozi. Alhamdulillah, pada pagi ini kita beruntung bukan sekadar kita mempelajari tajuk berkaitan dengan hadiah terindah dari Allah, istimewa Isra Mi'raj. Ada juga istimewa pada Dozi pada pagi ini, insya-Allah. Ustaz, untuk mengetahui Ustaz, saudara betul sekalian, saya juga merupakan salah seorang pengguna Dozi. Allah, terima kasih. Dah lebih kurang dekat 2 tahun Ustaz pakai. Terima kasih. Jadi nak tanya Ustaz beberapa soalan Ustaz berkaitan dengan produk Dozi ni. Salah satunya, apakah di antara cara untuk kita nak menyimpan sabun ni agar ia kekal bersih, kekal segar untuk kita gunakan, Ustaz? Baik, terima kasih Da'i Luqman. Kalau boleh saya mulakan begini. Bunga melati di pinggir jalan, berseri-seri di pagi hari. Dozi membersihkan pakaian, harum mewangi sepanjang hari. Kena beli je. Kena beli. Dozi ni, para penonton sekalian, seperti yang telah saya kongsikan sebelum ini, merupakan sabun pencuci pakaian, dan kita ada juga sabun pencuci yang lain, pencuci lantai, pencuci tangan dan sebagainya lagi, yang mana ia diformulasikan untuk memudahkan urusan cucian anda. Sebab itu namanya Do Easy Cleaning Everyday Dozi, singkatan dia. Dan yang ada di hadapan saya pada waktu ini, kita ada pelbagai warna, pelbagai bauan. Yang penting dia adalah juga pencuci, deterjen, dan dia juga anti hapak, dan dia juga pelembut, pewangi. Setengah sabun dia hanya mencuci saja. Jadi kita kena cari pula perfume pula, pewangi yang lain pula untuk nak tambah wangi. Jangan bimbang, dalam keadaan suasana ekonomi tak menentu, kita membantu memudahkan urusan cucian pakaian anda. Dalamnya dah ada sekali deterjen ataupun pencuci, dan dia juga ada pewangi, dan dia juga pelembut dan anti hapak. Kalau
kalau basuh baju, ini pengalaman saya sendiri. Saya basuh baju pukul 8 pagi. Urus sana, urus sini, sana, sini. Pukul 2 petang. Ya Allah, baju tak jemur lagi ya. Maknanya tak berapa misali lah macam tu kan. Pukul 2 petang tak jemur lagi. Buka-buka. Saya bimbang takut hapa, takut kepam. Alhamdulillah tak kepam. Dan kalau jemur dalam rumah sekalipun, maklum kat luar hujan, insya-Allah rumah bau wangi dan tidak akan bau kepam. Pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya pun kan. Dan balik pada soalan dari Luqman tadi ni, kalau sekiranya penyimpanan yang bagus sabun dozi ni, iaitu simpan pada suhu bilik. Jangan biarkan sabun anda terdedah pada terik matahari ataupun pada panas matahari ataupun langsung pada cahaya matahari. Sebab bimbang nanti kalau ada yang komplain, dia kata, "Ustaz, kata wangi sangat, apa kurang bau?" Akak simpan di mana? Oh, saya letak tengah panas. Kak, jangan kata sabun. Kalau abang suami tu duduk tengah panas pun hilang bau dia. Jadi letakkan di tempat pada suhu bilik ataupun pada tempat yang terlindung dari cahaya yang direct. Ni saya kongsikan ya. Ini antara produk terlaris dozi. Alhamdulillah. Royal Elegant, dia warna keemasan. Warna kuning-kuning nak emas sikit. Ini 1.5 kilogram. 1.5 kilo. Ini laris sungguh. Dia mungkin ada yang nak guna secara pack ekonomi ataupun permulaan ini. Tapi kalau anda rasa tak boleh Ustaz, kecil sangat, kecil sangat, kita ada besar sikit. Kita ada yang 1.8 kilo dengan 3 warna ni. Ada biru, ada merah dan juga ada hitam. Bukan saya tak boleh sebut nama dia, tapi bahasa orang putih dia canggih sangat. Saya sebut bunyi lain pula lagi. Tapi dia memang wangi, dia memang harum sungguh. Tapi kami ni Ustaz, kami keluarga besar. Ramai anak 3-4 orang, lepas tu pula dengan ada menantu duduk rumah sekali apa. Ini dia, saya cadangkan sabun dozi 10 kilogram yang warna merah. Warna merah atau lebih dikenali dengan red spotty ni, dia punya wangian dia tak boleh bincang. Wangi sungguh, sedap. Kadang-kadang kita nak pergi ceramah, biasanya kita kita pakai perfume dah. Tak payah tuan-tuan. Memang wangian perfume daripada dozi ni pun dah memang melekat pada baju ataupun pakaian. Dan jangan bimbang, ada setengah sabun baju kita yang kita sangat sayang ni, lama kelamaan warna dia luntur, bahan kimia mungkin terlalu kuat ke apa, wallahu alam. Tapi dengan dozi, alhamdulillah, kualiti pakaian anda terjamin dan masih lagi kekal. Paling penting dari Luqman apa dia? Dijamin halal oleh JAKIM. Itu paling penting. Baru yakin. Kita pakai tu insya-Allah. Dan sebenarnya selain pada 3 warna ni, ada juga warna lain. Ada warna kuning, ada warna hijau. Ada lagi. Tapi ni 3 ni memang paling laku lah. Betul. Selalunya memang cepat habis dalam hot selling. Hot selling. Ustaz, kadang-kadang ada orang pakai mesin basuh yang jenis biasa, buka open atas. Produk dozi ni sesuai tak kalau pakai untuk yang front load ni Ustaz? Kena buka pintu depan ni Ustaz. Ada orang panggil front load, ada satu lagi panggil top load. Kuatan nama top load, depan dia panggil front load. Kedua-duanya sesuai untuk digunakan. Maknanya ada setengah sabun pencuci pakaian dia sesuai hanya untuk front load saja, tapi top load tak sesuai. Jangan bimbang, dozi sama ada front load ataupun top load, kedua-duanya boleh digunakan dan insya-Allah kualiti ataupun hasil cuciannya berpuas hatilah nanti. Kalau dapat anda saksikan pada paparan video pada waktu ini, ini kilang kita yang mana Syekh Zainul Asri merupakan kita punya pengerusi kumpulan dozi. Datuk Syukri, baju putih itu, handsome sikit pada saya lah. Itu kita punya CEO. Tu yang Ustaz songkok tu, kita masa tu kita tengah rasmi kita punya truk ataupun lori sebagai mobile untuk membawa dozi lebih dekat kepada masyarakat supaya senang anda nak peroleh. Walaupun boleh didapati di setengah pasaraya pun ada, tapi yang paling mudah sekali saya cadangkan, anda boleh dapatkan produk dozi yang berkualiti ini dengan ejen dan juga stokis kami di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia kita ada ejen dan stokis, dan di ruangan Facebook sekarang ni kalau boleh anda komen anda berada di daerah mana, kawasan mana, insya-Allah ejen dan stokis kami akan respon anda sesegera mungkin. Ataupun boleh scan kod QR yang juga kita siarkan, ataupun saya ingat beginilah Dai Luqman ya, kita WhatsApp sajalah, senang. WhatsApp senang dekat talian yang kita siarkan di Kaca TV ataupun di Facebook juga, insya-Allah. Tu nampak tu kod QR tu, scan tu. Tu bukan nombor akaun saya, bukan. Itu untuk anda berhubung langsung, insya-Allah. Boleh untuk kita scan untuk kita mendapatkan produk-produk keluaran daripada dozi, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak telabuhkan tirai terlebih dahulu hari ketiga, insya-Allah, sebab kita nak tahu juga, orang ramai nak dengar juga kita punya sambungan tentang tajuk kita pada pagi ini. Namun sebelum kita labuhkan tirai terlebih dahulu, saksikan sambungan sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah.
Ustaz dibawakan khas oleh Doze, suci, bersih dan wangi. Alhamdulillah, sidang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih kekal sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan setiap saat yang berlalu, kita menuntut ilmu ini menjadi saksi yang terbaik suatu mana kita bersama ataupun berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Masih lagi kita membincangkan topik berkaitan dengan hadiah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala bersempena dengan istimewa Isra dan Mi'raj pada pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi dengan meraihkan soalan daripada sahabat-sahabat Facebook kita, dan soalan berikutnya daripada Puan Mar WKN kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, ada orang mencari kerehatan dengan hiburan, makan-makan dan sebagainya, namun sangat sedikit yang menjadikan solat sebagai waktu rehatnya. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita bergabung di TV9. Terima kasih kerana terus nak menggali ilmu dan menerokai ilmu yang takkan pernah berpenghujung ini untuk kita lebih dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada soalan Puan Mar WKN tadi, ada manusia mencari kerehatan dengan pelbagai jalan. Pergi bercuti, rehat tepi laut, makan-makan dengan anak cucu. Yang penting dia dapat tenangkan fikiran dia. Dapat healing. Healing. Bahasa orang lain ni, healing. Healing tu apa? Healing tu. Baik, tuan-tuan semua melawak. Okey, jadi saya teringat ada satu kisah yang cukup terkenal lah, yang berlaku kepada Maulana Ilyas. Macam sebut nama sendiri pula. Dah. Maulana Ilyas, seorang ulama terkenal. Maulana Ilyas ni pernah satu hari beliau berjalan dengan anak-anak muridnya. Jalan dengan anak murid dia, musafir jauh. Dengan zaman yang tak ada kecanggihan teknologi kenderaan, memang memenatkan, melelahkan, memenatkan sekali, sehingga kan mereka berehat di satu tempat, ada yang mengatakan masjid. Bila sampai saja di kawasan masjid tu, anak-anak muridnya ada yang sampai-sampai terus baring terus. Letih. Baring, tersandar, ada yang lena, terus terlena terus mungkin ada. Tetapi Maulana Ilyas tanpa baring, tanpa bersandar, terus Allahu Akbar semayang. Anak muridnya salah seorang pun bertanya. Dia kata, Tuan Syekh, kita kan penat, kita kan rehat, kita kan keletihan sangat. Kenapa tak rehatlah dulu? Solat bagus, tapi kenapa tak rehat dulu? Kata Maulana Ilyas, ada setengah orang mencari ubat kepada kepenatan itu adalah dengan berhibur, dengan pelbagai jalan. Tetapi bagi aku, rehat aku adalah dengan solat. Maka inilah ayat yang seiring dengan kata-kata Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada Sayyidina Bilal, arihna bis salah ya Bilal, rehatkan kami dengan solat. Rupanya solat itu merupakan satu bentuk kerehatan selain daripada penghubung antara manusia dan Tuhannya. Bersolat itu disiplinkan diri, masa dihargai dan waktu ditepati, penghubung hati hamba dan ilahi. Lebih-lebih tengok YouTube lah. Banyak ada sambungan dia lah untuk nak dapatkan kaset. Tak ada kaset dah lah ni. InsyaAllah. Tapi yang penting dia menjadi satu penghubung hati hamba dan ilahi. Kedua, dia menjadi satu kerehatan bagi kelelahan jiwa, kelelahan dalam menghadapi karena hidup dan manusia yang pelbagai. Maka akhirnya dengan solat itu kita seolah kita mengadu pada bukan kaunselor, bukannya manusia, tetapi pada Allah, Zat Maha Agung yang mencipta hati kita yang letih ni. Dialah juga yang menyegarkan kembali menerusi solat. InsyaAllah. Jadi selepas mana habis selesai kita bersiaran ni nanti, kita ajak semua sekali sebelum mana kita nak melaksanakan tugasan berikutnya, kita solat dulu rakaat solat duha, insyaAllah bersama-sama kita. Jadi jom kita balik dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Ramlah Mat Jailani. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kita sentiasa di bawah lindungan Allah. Amin.
Soalan saya Ustaz, peristiwa Isra' Mi'raj memberitahu bahawa Nabi kita bersungguh-sungguh bertemu dengan Allah untuk umat kesayangannya. Apakah lagi amalan yang perlu kita buat sebagai umat Nabi Muhammad untuk tanda berterima kasih kepada baginda? Soalan kedua, apakah benar hadiah terindah iaitu solat merupakan satu senaman dari Allah buat hambanya? Mohon pencerahan. #biar tahu, jangan keliru. 2 soalan. Baik, terima kasih. Oh, ini soalan yang sangat istimewa. Pertama, berkaitan tentang apakah cara untuk kita nak membalas kita amalan yang kita buat sebagai tanda kita berterima kasih dengan Nabi. Ya, baik, bagus. Okey, dia begini. Salah satu daripada sifat orang beriman adalah bersyukur. Dan salah satu daripada tanda orang itu bersyukur adalah membalas budi ataupun membalas kebaikan itu semula. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Jadi yang berbudi pada kita ni pula adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara kita menzahirkan atau menunjukkan kita berterima kasih salah satunya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan iaitu begitu cakna, disiplin dan fokus terhadap ibadah solat itu sendiri. Tanda menghargai. Dia macam ni. Semayang kan hadiah. Tanda orang tu dia menghargai hadiah, apa dia buat? Dia jaga elok. Kalau boleh, dia akan sering pakai. Kalau boleh, dia akan sering guna atau pamer. Menunjukkan bahawa dia sangat menghargai hadiah ini. Contoh, ada orang hadiahkan pada dia sabun. Jadi hari-hari dia guna sabun. Contoh, sampai habis. Lepas tu dia repeat. Dia cari ejen. Okey. Ataupun dia menghargai pemberian suami dia, hadiahkan beg tangan. Dia pakai. Jadi yang menghadiahkan apa perasaan? Seronok. Dia pakai hari-hari. Jadi kita pula dihadiahkan dengan solat, maka hari-hari kita semayang, satu. Kedua, kita menghargai solat tu dengan penuh rasa kesyukuran. Macam orang yang dapat hadiah, seronoknya dapat. Orang lain nak dapat punyalah susah. Aku dapat ni dalam bentuk hadiah. Jadi kita semayang pun dengan penuh rasa kesyukuran. Macam-macam lah kesyukuran sebab asalnya 50 waktu jadi 5. Alhamdulillah tinggal 5. Kalau 50 bukan tak buat apa dah, banyak kerja tak dapat nak dibuat lah. Lagi apa? Ini adalah hadiah direct dari Allah ni. Ini direct dari Allah ni. Aku kena rasa satu dia panggil apa? Prestige. Kena ada rasa satu prestige. Kebanggaan. Kebanggaan. Bangga ni. Dan tapi kalau nak ikutkan, solat itu sendiri dia merupakan simbol kesyukuran. Manifestasi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu solat pun dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Saya dah menjawab ke soalan ke ada lagi yang belum jawab? Soalan yang kedua tu tentang tu kita nak hold dulu sebab kita nak raikan pemain talian terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum, siapa talian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Cik Ilyas daripada Hitam Pulau Pinang. Ya Tok Ilyas, apa khabar? Alhamdulillah, Cik Norman juga sihat Alhamdulillah seperti biasa. Silakan soalan pagi ni Tok Ilyas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang ni orang banyak healing. Apa dia? Malam hingga pagi tak balik. Banyak apa tu Muhammad SAW healing baginda healing. yang mengerjakan solat hingga sampai bengkak-bengkak kaki. Allah. Jadi nak minta pencerahan daripada Ustaz lah. Dah 60 tahun sembahyang tapi masih lagi jadi makmum, tak pernah jadi imam, dan tidak boleh membaca surah-surah Al-Fatihah lah, terutamanya yang wajib tu, dengan lancar, dengan tajwidnya, dan perkara-perkara yang lain lah, seperti apa surah-surah lazim kita tak mau belajar. Jadi kalau kita belajar boleh Ustaz, kalau katakan begini, kalau kita tak mempelajari Al-Quran, surah-surah lazim, lalu kita baca qul huwallah ya. Wallah. Tapi kita nak upgrade, minta pencerahan Ustaz. Nak upgrade dalam solat untuk mendapat nikmat lebih manis lagi dalam solat tu. Insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Ilyas di atas soalan berkaitan dengan cara bagaimana kita nak upgrade kita punya solat, Ustaz. Baik, terima kasih. Istimewa soalan ini kerana dia sangat berkait dengan suasana pada hari ini. Ada setengah manusia, hal-hal lain
sibuk untuk dia upgrade handphone. Tak ada pakai handphone yang dulu-dulu lagi, dah pakai butang dah. Dia nak yang touch screen, kamera sampai 3-6 lens. Banyak tu lens dia. Tak handsome juga tak tahu. Rumah tak ada rupa itu lah. Tiap kali raya renovate. Baju pun tak ada baju sama. Tahun lepas baju raya baju lain, tahun ni baju lain. Tetapi kenapalah ibadah solat masih di tahap itu lagi? Masih di tahap ke anak-anakan punya semayang lagi. Ada yang semayang bergaru manjang. Ada semayang pandang sana pandang sini, baca semua kat dinding-dinding itu carta organisasi masjid. Lepas tu tajwidnya masih tak kemas lagi bacaan dia. Duk lekat lagi walau sampai bila nak kemas bacaan ni, nak yakin punya bacaan tu. Jadi saya ini sebagai satu bahan muhasabah lah untuk kita bersama ya. Bahawa solat ini kok mana sekalipun kita kena usaha untuk mempertingkatkan tahsin, orang panggil tahsin, iaitu memperelokkan lagi, memperelokkan. Saya masih ingat lagi dulu saya masa belajar di Mesir. Masa di Mesir dulu saya berguru dengan seorang salah seorang masyayikh guru Quran di Kairah tu, di Kairo tu. Saya rasa macam bacaan saya selama ni dalam solat, hatta pernah dijemput jadi imam tarawih pun pernah. Rasa okey dah. Dan saya pun pernah mengajar Quran pada orang. Tapi Da'i Luqman, masa saya mengaji dengan syekh saya tu, saya ingat saya lah, ada 8 ke 10 kesalahan saya dalam surah Al-Fatihah. Saya ingat lebih kurang lah 8 ke 10 tempat yang saya, ya Allah, macam tu punya. Maknanya apa? Bukanlah nak kata saya sendiri yang mengajar Quran pun ataupun jadi imam selain pun banyak lagi kekurangan. Apatah lagi yang kita yang mungkin tidak serius terhadap bacaan Quran ni, setara manalah kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi saya mengajak diri saya dan kita semua, kita sama-sama memperelokkan ibadah solat kita, bacaannya, memperhalusi lagi ruku-ruku semua. Yang paling penting saya kira pokok dia adalah ilmu. Ilmu perlu ditingkatkan supaya lebih solat itu akan terasa manis dan akhirnya solat kita tu akan berkualiti di sisi Allah. InsyaAllah memperbaiki dan juga mencantikkan solat kita. InsyaAllah kita akan rasakan nikmatnya. Jadi sahabat sekalian, mari kita akan bualkan berkaitan dengan topik kita. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, sedang sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Istimewa Isra' dan Mi'raj membawakan topik berkaitan dengan hadiah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar tak sedar kita sudah pun berada dalam segmen yang terakhir pada pagi ini. Jadi kita nak raikan beberapa lagi soalan pada sahabat-sahabat kita. Dan soalan berikutnya daripada Ibu Juhara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Wassalamualaikum warahmatullahi. Setiap ibu bapa perlu mendidik anak mereka yang berusia 7 tahun untuk menunaikan solat fardu 5 waktu. Kadang-kadang ibu bapa berhadapan dengan anak-anak yang malas untuk mendirikan solat. Di zaman sekarang ini, bolehkah ibu bapa merotan anak-anak jika dia tidak mendirikan solat fardu? Dan juga soalan kedua, bolehkah Ustaz kongsikan doa dan tips supaya anak rajin mendirikan solat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz, nak tanya juga Ustaz. Solat ni adakah satu senaman Ustaz? Silakan. Kan betul juga kan. Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ibadah solat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan bukan untuk kita saja, tapi seisi keluarga kita dan seluruhnya. Tapi dalam masa yang sama bukan mudah macam saya sebut di awal tadi kan. Ada di kalangan anak-anak kita ni pun mencabar juga, kadang dia punya menjawab pun dia macam-macam lagi. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kamu sembahyang semasa mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka, maknanya pukulan mendidik, bukan pukulan melepas geram, pukulan nafsu.
Pukul mereka sekiranya mereka tak semayang juga pada usia 10 tahun, dan wafariqu bainahum fil madaja', dan asingkanlah tempat tidur mereka. Jadi daripada di sini, daripada hadis ini dapatlah kita faham riwayat Imam Abu Daud, maknanya perintah solat itu bermula daripada usia 7 tahun. Kan, daripada 7 nak ke 10 tu ada tempoh 3 tahun itu merupakan tempoh yang sangat kritikal lah ketika itu untuk kita mulakan proses mendidik, mengasuh, mengajar, memujuk sampailah usianya 10 tahun. Kerana apa? Dengar solat dia tak macam mana-mana aktiviti dalam dunia ini. Apa maksud saya? Kebanyakan daripada aktiviti lain dalam dunia, makin dibuat makin cekap, makin dibuat makin mahir. Macam contoh Da'i Luqman rajin berceramah daripada masuk program da'i sampailah ke hari ini. Saya ucap tahniah atas tujuh ajar Ustaz. Allah nak juga. Tak apalah, sebab kita masa tak banyak kan. Jadi soalan tak terjawab, puji pula habis nanti kan. Jadi hari-hari berceramah, hari-hari berdakwah, hari-hari bercakap, sampai satu tahap kita akan memperoleh kemahiran. Mahir. Okey. Adakah solat yang kita hari-hari laksanakan ini untuk nak melihat siapa di kalangan kita paling cekap semayang, paling mahir semayang? Cepat ini semayang. Memang hari-hari semayang kot, tu yang cepat. Ingat, ni bukan cerita atlet, itu sukan punya cerita. Semayang hari-hari kita buat bukan untuk nak melihat siapa paling cekap, tetapi semakin semayang semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Dulu masa kita budak-budak, kita semayang sebab satu, ayah mak suruh. Kedua, siapa tak semayang, ustazah rotan. Ketiga, asal semayang. Asal semayang. Maknanya kang tak semayang lagi, apa jadi pula? Mayang je lah. Tapi bila kita dah tua-tua, macam tua-tua baru menyambut birthday baru ni, jadi dah usia dah begini kan. Bila kita semayang, solat yang sama kita laksanakan pada usia 8 tahun dulu ataupun 30 tahun dulu, sekarang kita akan makin rasa. Sebab tu setengah ulama kata, tanda seseorang makin menjiwai solat, semakin lambat pergerakan dia. Sebab dia feel. Jadi balik pada soalan tadi saya menjawab, dan soalan Da'i Luqman tadi, adakah solat tu bagaikan satu senaman? Boleh jadi. Pakar-pakar kesihatan pun ada buat kajian daripada perbuatan rukuk, perbuatan sujud, bagus untuk otak. Kalau ibu yang hamil, ibu mengandung, ibu yang sedang menyusu, ada baiknya secara tak langsung, ada bagusnya untuk terapi, healing, minda tubuh badan, mind, body and soul lah. Semua satu badan ni. Macam tu lah. Dan juga aqimis solata li zikri, dirikan solat untuk ingat kepada Allah. Maksudnya ingat pada Allah, hatimu kan tenang, badanmu kan relax dan tenang. Itulah yang kita nak asuh anak-anak kita sedari kecil. InsyaAllah. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Ibu Johara kita. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz, daripada Siti Nurbayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW meluahkan rasa berterima kasih dan syukurnya kepada jasa baik baginda SAW yang telah berulang-alik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala ketika peristiwa Mi'raj, untuk meringankan dan mengurangkan rakaat solat dari jumlah yang banyak sehinggalah berkuranglah rakaat solat itu kepada umatnya. Mohon percaya Ustaz, terima kasih. Tambah satu soalan Ustaz. Tentang kita ni mungkin ada yang dah ada anak, ada yang tak, yang belum lagi direzekikan anak. Nak doa agar zuriat kita ni, doa yang kita boleh amalkan Ustaz, dapat anak-anak yang boleh mendidikan solat Ustaz. Banyak tambah anak lagi. Apa? Untuk anak-anak ni mudah untuk mendidikan solat Ustaz. Ya, baik. Okay. Sebab dia orang muda tanya soalan. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada mulut-mulut celupar yang sangat tak ada insurans punya mulut. Dia kata Nabi Muhammad SAW itu seolah-olah macam kena ragging dengan Allah, dia kata. Nabi kita ni macam kena bully dengan Allah. Na'udzubillah. Mulut-mulut macam ni sangat jahat sekali. Dia kata apa? Kalau Allah Ta'ala tu Maha Penyayang, daripada 50 waktu solat, zak terus jadi 5 Kenapa Nabi nak kena naik turun berulang kali, 9 kali naik turun sampai jadi 5 waktu? Kenapa banyak kali? Kalau Allah sayang Nabinya, takkan Allah menyusahkan hambanya. Nampak? Ini manusia bercakap berdasarkan logik akal.
Sedangkan ketika Nabi sampai ke langit ke-6 yang adanya Nabi Musa alaihissalam yang mencadangkan supaya jumlah solat yang 50 itu diminta kurangkan. Kata Nabi Musa, fas'alhu takhfif, jumpalah pada Allah dan mintalah pengurangan, diskaun lah. Kata para ulama, sebenarnya proses itu adalah lambang kasih sayang Allah. Allah sayang pada hambanya. Sedikit demi sedikit dikurangkan dan dikurangkan. Satu. Kedua, sebagai lambang Allah suka hambanya minta dan minta. Allah tak sama dengan makhluk. Sebab makhluk, kalau orang minta sampai satu masa ada orang dia rasa meluat, dia rasa menyampah, tak ada muka lain, minta tu dia lagi dia macam ada setengah masjid kan, letak gerobok rezeki, letak beras, letak telur, lepas tu ada kamera CCTV. Kadang-kadang kawan-kawan AJK ni tengok muka sama, datang ambil telur, ni buka kedai ke apa. Padahal telur tu pun bukan ni punya, bukan AJK punya. Itu hak orang ramai, ambil je lah. Tapi dalam hati ada rasa tu. Tapi Allah tak. Allah lagi kerap hambanya bertemu, minta berdoa, merintih, lagi Allah suka. Allah lagi sayang. Itu mesejnya. Okey, jadi apa nama tu? Apa tadi nak cerita dia tu lupa dah tadi. Dia berbicara cara tu apa? Kita nak hargai hargai. Jadi salah satunya adalah selain daripada berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, tolonglah saya mengajak para penonton semua memperbanyakkan doa. Sebab berulang-ulang kali berjumpa Allah Ta'ala untuk minta kurang tu bagaikan seorang hamba yang berdoa berkali-kali. Minta, Nabi minta kurang. Kita minta pada Allah pelbagai permintaan. Okey, minta pada Allah sampai bila? Mintalah pada Allah lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Sampai kita dah tak ada lagi, anaklah pula sambung. Doakan untuk dia dan doakan untuk kita yang dah tak ada lagi ni. Itu lah. Jadi balik pada soalan Da'i Luqman pula tadi. Banyak kena raih soalan ni. Apa nama tu? Apa doa tadi apa doa tips untuk kita ni dapat anak atau okay. Tak dapat anak lagi. Boleh lah, banyak doa-doa untuk kalau mungkin yang belum dikurniakan anak, dikurniakan zuriat, boleh amalkan surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Doa untuk dapat anak. Doa Nabi Ibrahim kan? Alaihi salam. Yang keduanya doa Nabi Ibrahim juga. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku dan zuriat keturunanku di kalangan yang mendirikan solat. Akhirnya Allah kurniakan siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail ni bukan sekadar dia soleh, dia juga seorang yang sangat dalam soleh tu package lah. Dia taat, dia cerdik, dia baik, menyenangkan hati, penyejuk di mata, penenang di hati, semua dia. Sebab ada setengah anak walau sebaik mana pun dia, tapi bila part nak kena sembelih tu dia something ni. Apa ayah ni? Serius lah. Serius. Dia rasa lain. Tapi anak ni memang taat semula. Dapat anak macam tu memang penyejuk di mata, penenang di hati lah. Maknanya kita berdoa kepada Allah bukan sekadar dapat anak yang soleh, anak tu pula menerusi solat yang dia laksanakan, menyejuk hati kita. Sebab tu ada kadang member kita tu dia buat perangai dan dia ada buat benda tak kena, ayah dia mengamuk. Mana sekali dia tahu ayah dia tengah marah, Allah, ayah dia masuk nak marah jadi tak? Tak jadi marah. Anak tengah semayang pula. Daripada percentage nak marah tu drop jadi 10% lah. Habis main kenapa abah? Tak ada apa, lain kali kasut tu susun lah balik. Ada kena slow tu. Padahal budak tu qada subuh. Allah kan? Tapi budak tu saya tak tahu lah nama apa. Bukan Luqman. Bukan. Solat itu menjadikan ketenangan bukannya pada dia sendiri, tapi orang yang melihat. Jadi insyaAllah kita mengambil tiba padanya. Jadi Ustaz, kita sudah berada penghujung rancangan Ustaz. Boleh Ustaz kongsikan kesimpulan dalam bentuk 3 poin penting yang boleh kami ambil ringkas, mudah untuk kami sama-sama amalkan Ustaz. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, 3 perkara boleh kita bawa balik atau bolehlah kita sematkan buat pegangan kita bersama. Pertama sekali, siapa menjaga hubungan dengan Allah, maka hubungan dia sesama manusia juga akan terjaga. 1. Kedua, siapa yang suka berdoa kepada Allah, secara tak langsung hatinya automatically akan jadi manusia tawaduk, merendah diri. Puak-puak jenis tak suka berdoa ni senang jadi sombong, jadi belagak.
Kan? Dua. Dan yang ketiganya adalah setiap permasalahan dalam hidup, setiap kepayahan, kesukaran, apa sajalah, akhirilah kesusahan itu dengan melaksanakan solat. Kadang-kadang mungkin kita rasa tak selesai, ustaz, semayang berapa rakaat pun tak selesai, apa masalah? Tak. Secara tidak langsung Allah bagi ketenangan. Dengan tenang itu nampak jalan keluarnya, insya-Allah. Boleh saya akhiri dengan doa, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, jadikan kami, jadikan anak cucu keturunan seisi keluarga kami mendirikan solat, menjaga solat sebagai jalan untuk kami mendekati-Mu. Ya Allah, rahmatilah kami, rahmatilah seluruh penonton dan keluarga besar Tanyalah Ustaz dan krunya, ya Allah, agar kami dikurniakan kesejahteraan untuk melaksanakan kebaikan. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan Ustaz dalam kesihatan. Amin. Panjangkan Amin. usia Ustaz untuk sampaikan ilmu buat kami lagi, Amin, insya-Allah. Jadi selamat sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan untuk episod istimewa Isra Mi'raj pada hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di dalam episod rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Bertemu lagi kita di dalam episod akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Waalaikumsalam.